Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ustaz Muhammad Rosmadi Santai tapi sampai. Dari Akademi YouTuber Malaysia membawakan guru pendidikan Islam kesayangan Anda, Ustaz Muhammad Rosmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa khabar semua? Hari ini bersama lagi dengan Ustaz Muhammad Rosmadi. Ustaz doakan semuanya sihat walafiat bersama keluarga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan belajar pendidikan Islam tahun 4. Ya, tajuknya ialah bidang sirah. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdarah tangan untuk membacakan doa. Mudah-mudahan sepanjang pelajaran kita hari ini mendapat keberkatan. Okay, dah sedia? Berdarah tangan sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, baiklah. Apa pelajaran kita hari ini? Dan apa tajuk kita? Ya, tajuk kita berkaitan dengan perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Dan standard kandungan 5.1 iaitu 5.11 dan 5.12. Okey, kita lihat pembelajaran kita hari ini. Kita ada dua pembelajaran kita hari ini iaitu 5.11 iaitu menyatakan latar belakang masyarakat Yasrib sehingga perjanjian Aqabah pertama dan kedua. 5.12 menjelaskan isi perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Baiklah, mari kita lihat sama-sama latar belakang masyarakat Yasrib. Yasrib kini dikenali sebagai Madinah. Bumi Yasrib subur dengan pelbagai tanaman dan buah-buahan. Pekerjaan utama penduduknya bertani dan berdagang. Kebanyakan mereka menyembah berhala. Mereka terdiri daripada pelbagai kabilah. Antaranya Wa'aus. Mereka terdiri daripada pelbagai kabilah. Antaranya kaum Aus, Khazraj dan beberapa puak Yahudi seperti Bani Nadir, Qainuqa dan Bani Quraizah. Mereka sering bersengketa dan berperang. Kaum Yahudi mendakwa Nabi terakhir akan lahir dalam kalangan mereka. Disebabkan dakwah tersebut, penduduk Yasrib disebabkan dakwaan tersebut, penduduk Yasrib ternanti-nanti kemunculan Nabi tersebut. Pada tahun ke-11 kenabian, seramai 6 orang lelaki dari Yasrib datang menunaikan haji dan memeluk Islam. Mereka berjanji menyebarkan ajaran Islam di Yasrib dan kembali bertemu Nabi Muhammad SAW pada musim haji tahun berikutnya. Itulah sedikit mengenai latar belakang masyarakat Yasrib. Kita tahu sebelumnya perjanjian Aqabah, masyarakat Yasrib ini daripada orang yang menyembah berhala.
Mereka ada banyak kaum dan sebagainya dan mereka yakin ada datangnya nabi daripada golongan mereka. Okey, dan kita lihat perjanjian Aqabah pertama. Okey, cuba ikut Ustaz baca sama-sama. Pada tahun ke-12 kenabian, 5 daripada 6 orang Yasrib yang telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun lalu kembali datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama 7 orang yang baru memeluk Islam. Nabi Muhammad sangat gembira dengan kedatangan mereka. Ini berkaitan dengan perjanjian Aqabah pertama. Okey, di mana berlakunya? Di Bukit Aqabah. Ingat pada tahun ke-12 kenabian. Okey, mari kita lihat isi perjanjian Aqabah. Okey, isi perjanjian Aqabah ada 6. Lihat Yang pertama, tidak syirik kepada Allah. Nabi minta 12 orang yang datang ini tidak syirik kepada Allah. Maknanya syirik apa? Tidak menduakan Allah. Tidak mencuri. Maknanya mereka tidak boleh mencuri. Tidak berzina. Maknanya mereka tidak boleh berzina. Terusnya, yang keempat, tidak membunuh anak perempuan. Ini tradisi mereka. Tradisi orang Arab. Mereka, tradisi orang Arab nyatakan bahawa anak perempuan ini membawa nasib yang tidak baik. Mereka membunuh dan menanam anak perempuan ini hidup-hidup. Sebab itu Nabi tegaskan bahawa tidak boleh membunuh anak perempuan. Yang kelima, tidak melakukan fitnah. Maknanya mereka tak boleh membuat fitnah, mereka tak boleh membuat cerita. Dan yang keenam, sentiasa yang keenam dan yang keenam, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni ada berapa perjanjian Aqabah? Ada 6. Okey. Seterusnya kita lihat pula isi perjanjian Aqabah yang kedua. Apa kaitan dia perjanjian Aqabah kedua? Pada tahun ke-13 kenabian, sebanyak 70 orang daripada Yasrib termasuk 2 orang wanita telah datang bertemu dengan Rasulullah. Dalam perjanjian kali ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meminta mereka supaya berjanji setia kepada baginda. Kita lihat perjanjian Aqabah yang pertama dulu. Kemudian perjanjian Aqabah yang kedua bertambah. Dulu 12 orang, ini 70 orang. Okey, tengok apa isi perjanjian Aqabah yang kedua. Ingat perjanjian Aqabah yang pertama tadi ada 6. Sekarang perjanjian Aqabah yang kedua ada 5. Tengok yang 3. Pertama, mendengar dan mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam semua keadaan. Yang kedua, membelanjakan harta di jalan Allah sama ada ketika senang atau susah. Ketiga, menyeru manusia kepada kebaikan dan menolak kemungkaran. Yang keempat, tabah menghadapi celaan orang kafir. Dan yang kelima, melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana melindungi diri dan keluarga sendiri. Baiklah, kita belajar 2 isi perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua. Ustaz harap anak-anak murid Ustaz dapat menghayati dan memahami isi perjanjian Aqabah ini. Ingat, perjanjian Aqabah pertama ada berapa? Ada 6. Perjanjian Aqabah yang kedua ada 5. Okey? Baiklah, kita lihat pula rumusan. Ustaz nak bawa rumusan pelajaran kita hari ini. Dengan baik-baik. Perjanjian Aqabah merupakan salah satu sebab kepada berlakunya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam ke bumi Madinatul Munawwarah. Maksudnya, dengan perjanjian Aqabah inilah bermulanya Nabi akan berhijrah. Itulah perancangan Allah. Kita kena faham. Okey, saya harap
perkongsian Ustaz pada hari ini dapat memberikan adik-adik dan anak-anak murid Ustaz kefahaman yang jelas mengenai perjanjian Aqabah, kesetiaan orang Islam Yathrib kepada Rasulullah. Okey, kita doakan semua berada dalam keadaan yang baik. Ingat, sentiasalah rajin membaca Al-Quran dan jangan tinggal solat. Okey, akhir kata, jangan lupa tekan butang subscribe Ustaz yang warna merah tu, tekan butang, tekan loceng supaya sentiasa dapat bersama dengan Ustaz mempelajari ilmu-ilmu yang Ustaz kongsikan. Okey, insya-Allah Ustaz ucapkan ribuan terima kasih. Dan kita berjumpa lagi. Jaga diri baik-baik, jadikan Quran teman sejati. Sekian, terima kasih. Santai tapi sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.